Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, ya fattahu ya fattah, ya alimu ya alim, wa bika nasta'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah. Hari ini hari Khamis 25 Februari 2021 bersamaan 13 Rejab 1442 Hijrah. Saya berkuliah daripada Kulai ya, Johor, alhamdulillah. Ibu ayah, hari ini kita sambung asas Nahwu Sharaf daripada surah As-Sajdah. Asas pun, yang kata asas ni pun kita dah, saya masukkan, kita dah belajar yang sebelum ni lah. Dalam teknik faham dan hadam dan pengajian-pengajian sebelumnya insyaAllah. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, saya jawab dulu salam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Maryam, Masjid Syarifah Khairijah, Ibu Maimunah, Ibu Siti Jumarah, Kak Tengku Marina dan yang lain-lain, alhamdulillah. Ibu ayah, hari ini kita sambung ayat yang ke-12 daripada surah As-Sajdah insya-Allah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sadaqallahul azim. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, tengok dulu pada huruf waw. Walau tara, waw ya. Waw itu waw ataf lah ya. Waw ataf untuk yang sebelumnya. Cukup tahu itu saja. Itu waw ataf. Tapi adakah semua waw tu waw ataf ibu ayah? Adakah semua huruf waw tu mesti waw ataf? Jawapannya apa? Tak ya, jawapannya tak. Jawapannya tak. Seterusnya macam mana boleh suara saya macam ni? Ada tak ibu yang nak tak mute lagi? Saya tengok ya. Ibu-ibu semua dah mute kan? Kalau ada tak mute takut dia ni. Okey. Ya. Okey, tidak semestinya. Betul, tidak semestinya. Ada waw apa lagi yang ibu ayah tahu? Ada waw apa lagi yang ibu ayah tahu? Waw qasam, bagus Haji Wahab ya. Waw qasam, waw memberi makna sumpah. Waw qasam itu adalah huruf jar. Waw qasam memberi makna sumpah itu huruf jar. Betul, masya-Allah. Lagi waw apa lagi yang ibu ayah tahu? Ada lagi waw lain? Itu waw qasam itu huruf jar. Ada waw lain. Ada ibu ayah huruf waw yang memberi makna
ma'a, bersama. Itu maf'ul ma'ahu. Siapa pernah dengar maf'ul ma'ahu? Pernah ke tak pernah? Maf'ul ma'ahu. Kami pernah ataupun tak pernah? Maf'ul ma'ahu. Ibu ayah kita biasa dengar maf'ul bihi kan. Ada juga Ustaz maf'ul ma'ahu pun ada. Ada. Nanti kita belajar step by step insya-Allah. Kerana ibu ayah dah tahu maf'ul bihi. Baru tahu maf'ul bihi rasanya kot. Yang lain-lain tak tahu lagi yang maf'ul yang lain. Baru tahu maf'ul bihi. Kita tak belajar lagi maf'ul lahu. Ataupun nama lainnya maf'ul ajrihi. Ada maf'ul fihi. Ada maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak mungkin ada yang tahu. Saya pernah bincang dulu sekejap. Ni maf'ul ma'ahu. Kita nak belajar maf'ul tu kemudian. Jadi Buaya nak beritahu kat sini waw tu waw ataf. Rupanya waw ni bukan waw ataf saja. Di tempat-tempat lain kita akan jumpa ada namanya waw qasam. Waw memberi makna sumpah. Dan ada juga waw tadi waw memberi makna ma'a. Memberi makna ma'a. Maksudnya maf'ul ma'hu. Kat tu benar waw istinaf. Betul, ada waw untuk istinaf. Mula cerita bagus kat Tengku Marina ya, masya-Allah. Ada kita panggil waw istinaf. Itu kita jumpa di depan ayat biasanya. Tapi di sini nampak waw ni waw ataf. Nampak macam istinaf depan ayat kan? Di sini dia waw ataf ya. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teruskan. Lau. Lau tu kita panggil huruf imtina', tapi kita tak belajar lagi lah. Cukup tahu lau tu di sini. Kita panggil huruf imtina'. Tapi kita tak bincang lah lau ni, tak penting sekarang ni. Belum penting lagi, kita tak belajar lagi. Kita ambil yang asas dulu. Tengok tara. Ibu ayah, tara ni adalah fi'il madhi ke mudhari'? Tara ni madhi ke fi'il mudhari'? Fi'il mudhari', betul fi'il mudhari'. Bagaimana fi'il madhinya ibu ayah? Fi'il madhinya bagaimana? Ro'a ya, fi'il madhinya ro'a. Mudhari'nya yara ya. Fi'il madhinya ro'a, fi'il mudhari'nya yara, begitu. Okey. Jadi yara kotak pertama di sini, tara, agak-agak tara ni kotak keberapa ibu ya? Sebelum tu ada berapa tempat dalam kotak tasrif 14 yang mula dengan huruf ta? Soalan saya, berapa tempat mula dengan huruf ta? Tu waktu apa tu? Mudhari' itu. Ibu memang kata 3 tempat. Betul ke 3 tempat dengan huruf ta? Ada berapa tempat dalam rumus fi'il mudhari' mula dengan huruf ta? Ada berapa tempat? 8. Ibu ayah 8 ya. Ada 8 tempat ibu ayah. Jawapan betulnya 8. Bukan 2, bukan ibu ya. 8 ibu. Iaitu pada kotak yang keempat, kotak kelima, kotak 7 sampai 12. Ada 8. Okey, daripada 8 ini ada berapa yang mula dengan ta saja, belakang tak ada tambah apa-apa? Ada berapa pula yang mula dengan ta saja? Saya tahu jawapan dah. Belakang tak ada apa-apa. Bagi jawapan pula. 2, betul ibu, 2. Okey, 2. Iaitu kotak berapa ibu? 2 tu kotak yang keberapa dan berapa? 2 tu kotak berapa dan berapa? 4 dan 7, betul ibu? 4 dan 7. 4 untuk dia seorang perempuan, 7 untuk kamu seorang lelaki. Jadi tara di sini sama ada 4 atau 7. Jadi kita nak tengok. Kita nak tahu ibu ayah tara ni kotak 4 ke 7, macam ni kita nak tahu. Tara ni kalau kita tasrifkan, dia jadi kotak keempat atau 7. Dengan saya buat. Yara, yarayani, yarawna. 1, 2, 3. Yara, yarayani, yarawna. Kotak 4, 5, 6. Tara. Nampak kotak 4. Tara. Kotak 5, tarayani. Kotak 6, yarayna. Kotak 7 pun tara juga. Mana kalimah tara ni boleh jadi kotak 4, boleh jadi kotak 7. Kotak 4 tara terjemahnya dia seorang perempuan sedang melihat. Kalau tara kotak ke-7, kamu seorang lelaki melihat. Jadi ibu ayah, untuk kita tahu makna dia ke kamu, apa yang kita kena buat? Ibu ayah.
Tengok ayat, betul. Tengok konteks ayat. Betul Ibu Khadijah, tengok konteks ayat. Konteks ayat itu macam mana. Jadi Ibu Ayah kalau dah jumpa macam tu, tengoklah terjemah. Terjemah Ibu Ayah apa terjemah Ibu Ayah? Apa terjemah? Kalau terjemah taro apa dia taro? Kamu, betul. Dalam Quran terjemah Ibu Ayah akan tulis kamu. Kalaulah kamu melihat. Bukan melihat saja, tapi kamu melihat Ibu Ayah ya. Kamu tu kita pegang. Jadi di sini taro ni kotak ke berapa? Ibu Ayah. Jadi di sini taro adalah kotak yang ketujuh ya. Ibu Ayah kotak yang ketujuh betul. Masya Allah, daripada ro'a yara begitu ya. Okey. Jadi ini fi'il mudhari' kan? Ibu Ayah, setiap fi'il mesti ada apa Ibu Ayah? Setiap fi'il mesti ada apa? Fa'il, betul. Setiap fi'il mesti ada fa'il. Fa'il pula terbahagi dua. Ingat tak? Saya kata fa'il terbahagi dua. Apa dia dua tu Ibu Ayah? Sebutkan dulu. Dua tu apa? Fa'il terbahagi dua. Apa dia? Kita ulang kaji. Sentiasa ulang kaji. Ingat. Zahir dan mustatir. Ingat Ibu. Zahir dan mustatir. Bagus Ibu Sa'idah. Zahir dan mustatir ya. Jadi zahir itu maksudnya yang nampak fa'ilnya. Mustatir yang tersembunyi. Di sini Ibu Ayah taro ni zahir ke mustatir? Taro di sini zahir ke mustatir? Mustatir, betul Ibu. Cik Fatimah, yang lain-lain semua betul ya. Masya Allah. Di sini fa'ilnya mustatir. Takdirnya? Ingat tak saya kata takdir tu apa? Takdirnya apa? Dia mustatir, apa takdirnya? Apa yang tersembunyi tu? Dhamir apa yang takdir tu? Anta, betul ya. Takdirnya anta. Macam tu ya. Masya Allah. Bagus Ibu Ayah ya. Kalaulah kamu melihat, jadi dah tahu dah perbahasan itu. Izil mujrimun. Okey, is itu dia is ni sebenarnya dia kita panggil dia huruf zaraf. Tapi kita tak bincang lah. Sekadar beritahu je. Ini saya beritahu saja. Siapa yang faham tak faham tak apa. Is ini dia boleh masuk pada jumlah fi'aliyah, boleh masuk pada jumlah ismiyah selepas dia. Dan is ni boleh memberi makna telah berlaku ataupun akan berlaku. Okey Ibu Ayah ya. Tapi kita tak bincang lah. Kita nak lanjut bincang dalam tafsir insya-Allah. Al-mujrimuna. Al-mujrimuna. Ibu Ayah kita dah belajar dah al-mujrimuna. Agak-agak Ibu Ayah al-mujrimun memang isim, confirm dia isim pasal ada alif lam. Cuma Ibu Ayah sekarang ni saya nak tanya isim jenis apa? Ibu Ayah, al-mujrimuna isim jenis apa? Kenapa isim mausul Ibu Sa'idah? Bukan. Maf'ul pun bukan. Bagus Haji Wahab. Ibu Faridah, isim fa'il Ibu Ayah. Isim fa'il. Isim fa'il daripada wazan ke berapa tu? Wazan pertama sampai 9 dia wazan ke berapa tu agak-agak? Isim fa'il daripada wazan ke berapa? Wazan 2. Betul Haji Wahab, betul Ibu Nurmala. Wazan 2. Ibu Ayah kan wazan 2 yang kita belajar dalam teknik faham dan hadam. Kan af'ala yuf'ilu kan? Af'ala yuf'ilu. Di sini ajrama yujrimu. Ajrama yujrimu. Maka isim fa'ilnya datang atas wazan muf'il. Ajrama yujrimu ijraman mujrimun. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun. Disebut dia bab if'al ya, bab if'al begitu Ibu Ayah. Jadi al-mujrimuna kita tahu dia isim fa'il. Dia adalah isim fa'il. Ibu Ayah sekarang ni dia mufrad ke musanna ke jamak? Dia mufrad ke, dia musanna ke, dia jamak? Jamak, betul. Apa jenis jamaknya Ibu Ayah? Apa jenis jamaknya? Apakah jenis jamaknya? Al-mujrimuna. Ibu-ibu yang baru masuk kita belajar surah As-Sajdah ayat 12 ya. Jamak muzakkar salim, betul. Oh, Ibu Nurmala musalim ya. Ibu takut tukar maknanya Ibu. Bukan musalim, muzakkar salim. Dia tak boleh nak shortcut kat situ. Jamak muzakkar salim. Okey, insya-Allah. Jadi Ibu ya, jamak muzakkar salim ketika dia rafa' dengan apa?
Jamak muzakkar salim ketika dia rafa' dengan apa? Apakah alamat rafa' untuk jamak muzakkar salim? Wow, betul lah Haji Abdul Wahab ya. Ketika mana dia rafa' dengan wow. Betul. Ketika mana dia nasab dengan jar, nasab dengan jar dia sama dengan huruf ya. Jadi kalau ketika rafa' kita baca al-mujrimuna. Ketika nasab ataupun jar kita baca al-mujrimina, begitu. Sekarang kita dah tahu al-mujrimuna adalah kalimah rafa'. Soalan saya, kenapa dia rafa'? Kenapa dia rafa'? Ingat balik tadi saya kata, is tadi boleh masuk pada, selepasnya boleh jadi jumlah fi'liyah, boleh jadi jumlah ismiyah. Okey, ibu ayah, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah yang tahu adalah ibu ayah yang dah belajar dengan saya sorof, bukan, dah belajar mustawa 2. Mustawa 1 tak belajar lagi, sorof al-miftahi pun tak belajar. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah kita belajar dalam mustawa 2, pun tak habis lagi tu mustawa 2 tu. Siapa yang baru first time dengar jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, komen baru. Siapa yang dah dengar, komen ulang kaji, saya nak tahu. Siapa yang dah pernah belajar jumlah ismiyah fi'liyah, komen ulang kaji. Siapa yang baru, komen baru ya. Baru, Masya Allah, baru ya. Okay, kebanyakan ibu ayah semua ulang kaji ya. Okay, ibu-ibu yang ulang kaji, nanti kena ingat balik insya-Allah ya kita buat ni. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi sekarang ni lepas is itu isim, agak-agak dia jadi jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah sekarang ni. Lepas is adalah kalimah al-mujrimuna. Agak-agak ibu ayah dia jadi jumlah ismiyah ke? Betul, jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah. Jadi boleh jumlah ismiyah terbagi paling kurang 2 unsur. Apa unsur wajib pada jumlah ismiyah? Apa 2 unsur yang paling wajib? Mesti ada. Dia mesti ada apa? Kalau jumlah fi'liyah ada fi'il dan fa'il. Mubtada khabar. Bagus Ibu Khariah. Ibu Khariah cepat ya. Ibu Khariah Masya Allah. Ibu Khariah baru belajar bahasa Arab 3 bulan. Tapi Ibu Khariah Masya Allah, tabarakallah, boleh. Masya Allah. Allah bagi kefahaman mudah Ibu. Ibu Cik Fatimah bukan muttasil dan khabar. Mubtada Ibu ya. Namanya mubtada. Ibu Maslina, Ibu Saidah Masya Allah ya. Mubtada khabar. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Al-mujrimuna mubtada. Jadi Ibu ya, mubtada mesti apa? Tak apa Ibu Cik Fatimah, tak apa. Mubtada mesti apa Ibu i'rabnya? Mubtada mesti apa? I'rabnya? Mesti marfu', betul. Mubtada mesti marfu'. Mubtada mesti marfu'. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, kepada ibu-ibu ayah yang baru ikuti pengajian dan tengok ibu-ibu ayah yang lain boleh jawab. Ibu ayah sepatutnya rasa tercabar dan nak jadi macam tu. Dan nak jadi, kerana ibu-ibu yang belajar dengan saya sekarang ni adalah ibu-ibu ayah yang belajar daripada zero. Ibu ayah yang baru join pengajian dan tak faham, sepatutnya rasa tercabar dan aku pun boleh faham insya-Allah. Aku pun sebaya lebih kurangnya 40-50 ke atas. Tapi kenapa yang lain boleh, aku tak boleh? Jadi cuma ibu ayah kena ikut balik yang saya bagi, teknik faham dan hadam tu, link tu dengar balik satu-satu. Siapa yang putus asa, tengok orang yang boleh jawab, dia putus asa dan dia rasa aku tak pandai, saya tak dapat nak tolong. Dia berdasarkan kepada kita. Kalau kita betul-betul nak, Allah bagi. Kalau kita nak tapi tak ada usaha, tak ada kesungguhan, cepat putus asa, Allah Ta'ala tak bagi. Ibu-ibu yang sekarang ni adalah ibu-ibu yang istiqamah insya-Allah. Daripada ratusan, ini puluh-puluh ni yang istiqamah. Alhamdulillah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi al-mujrimun mubtada, dia mesti rafa'. Jadi nampak tak sekarang kenapa al-mujrimun rafa'? Jika kita baca dengan waw, kerana dia mubtada. Jelas tak ibu ayah semua? Alhamdulillah, jelas ya, masya-Allah. Jadi al-mujrimun, jadi is ketika mana al-mujrimun, orang-orang berdosa itu nakisu, menundukkan. Okey ibu ayah. Dia kata orang-orang berdosa itu menundukkan kepala mereka. Jadi boleh faham tak ayat ni? Orang-orang berdosa itu menundukkan kepala mereka. Boleh faham tak sekarang ayatnya? Bukan tafsirannya, ayatnya boleh faham tak? Kalau saya berhenti kat situ, boleh faham tak apa yang saya masukkan?
Ha. Boleh lah ibu kan? Sepatutnya boleh, ibu Asimah boleh ya. Kalau saya kata orang-orang berdosa itu, kemudian saya berhenti. Faham tak? Saya tak sambung. Saya tak bagikan khabar dia. Orang-orang berdosa itu saya berhenti lepas tu. Tak faham pasal tak ada khabar dia. Ada subjek. Bola itu subjek. Tapi tak ada predikat. Tak boleh. Di sini buaya, al-mujrimun adalah mubtada ataupun subjek dia. Apakah predikat dia? Apakah perkhabaran dia? Oh, nakisu ru'usihim, menundukkan kepala mereka. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita tengok nakisu dulu. Tengok nakisu ibu ayah. Nakisu ini daripada, ni tengok balik ya. Dia fi'il ibu ayah ya. Dia fi'il pula. Dia ada fi'ilnya. Dia isim fa'il tu. Kita tengok ya. Nak confirmkan dia punya fi'il mudhari' macam mana. Ya. Okey. Dia daripada nakasa yankusu ibu ya. Siapa yang memang tulis selama ni tulis nakasa yankusu. Masdarnya naksan. Nakasa yankusu naksan ya. Jadi nakasa ini maksudnya apa? Menundukkan kepala. Ada banyak maksud. Tapi kalau dia kaitkan dengan kepala, maksudnya menundukkan kepala ya. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nakasa. Ibu ayah nakasa fi'il madhi, wazan ke berapa? Dia sulasi mujarrad lah kan? Dia confirm wazan ke berapa ibu ayah? Semestinya wazan pertama. Maka ibu ayah bila wazan pertama, sulasi mujarrad, isim fa'ilnya datang atas wazan apa? Isim fa'ilnya datang atas wazan apa? Untuk wazan satu, untuk sulasi mujarrad. Sebutkan dulu. Wazan dia. Kalau fa'ala, wazan apa tu? Fa'il. Bagus ibu Khalia. Itu jawapannya. Jawapannya atas wazan fa'il. Fa'ilun. Maka nakasa, isim fa'ilnya nakisun. Nakisun. Jadi ibu ayah, al-mujrimuna tu jamak kan? Orang-orang berdosa jamak. Jadi, nakis mufrad. Musanna nakisani, jamaknya nakisuna, betul kan? Jamaknya nakisuna. Ini ibu ayah, ini dia. Ibu ayah ketika mana jamak muzakkar salim, sekarang ni ibu ayah, asalnya nakisuna. Tetapi sekarang ni, nakisuna itu orang-orang menundukkan kepala, nakisuna menundukkan ru'usihim kepala. Jadi boleh agak-agak apa hubungan nakisu dalam ayat ni dengan ru'usihim. Apa hubungannya? Dia bukan fi'il ya. Dah kata tadi, dia isim fa'il. Apa hubungan dia pula ni? Agak-agak ibu lah. Hubungannya adalah mudhaf dan mudhaf ilaih. Betul lah dia Wahab ya. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadi ibu ya, ketika mana jamak muzakkar salim, dia jadi mudhaf, maka nun tu kita buang. Pasal tu ibu ayah nak beritahu pada nakisuna yang memberi makna jamak mana waw ke nun. Nakisuna yang memberi makna jamak waw ke nun. Waw ya, huruf waw, betul, huruf waw. Jadi nun tu tambahan ke bukan tambahan? Nun tu adalah nun tambahan. Bila kita kata tambahan, ada masa kita kena buang dia. Ini adalah situasi di mana nun tambahan itu kita buang. Asalnya nakisuna. Mudhaf ilaih ru'us, jadi ru'usi lah. Ru'usihim. Jadi sekarang ni ibu ayah. Kenapa baca nakisu, dibuang nun kenapa? Kerana dia jadi mudhaf kepada ru'usi. Ru'usi. Jelas tak ibu ayah? Kenapa dia baca nakisu sekarang? Jelas tak kenapa kita buang nun? Kenapa? Jelas tak? Kerana dia jadi mudhaf. Jamak muzakkar salim jadi mudhaf. Bila dia mudhaf, nun tu kita buang. Okey.
Alhamdulillah. Siapa yang baru tahu hari ni, jamak muzakkar salim ketika mana dia mudhaf kita kena buang nun. Siapa tahu komen baru? Siapa baru komen baru, siapa ulang kaji komen ulang kaji. Saya nak tahu juga. Nak tengok ibu-ibu yang lama ni pernah tak belajar dengan saya. Ibu Maslina, okey ulang kaji ibu ya. Ibu Saindah pun ulang kaji. Yang lain, okey. Ada yang ulang kaji, ada yang baru. Okey. Ibu Simah baru ibu ya. Oh, Ibu Simah baru, Masya Allah. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu dia. Nakisu asalnya nakisuna. Isim fa'il jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim ketika mana dia mudhaf kita kena buang nun. Okay. Yang kedua. Kenapa nakisuna? Kenapa tak baca nakisina? Kenapa kita baca nakisuna tadi ibu ayah? Asalnya nakisuna. Kenapa dia rafa' soalan saya? Kenapa dia rafa'? Kan jamak muzakkar salim rafa' dengan waw. Kenapa dia rafa'? Kenapa tak baca nakisi? Kenapa baca nakisu? Betul, bagus. Masya Allah. Betul. Khabar. Kerana ia adalah khabar. Jadi mubtada mesti rafa'. Khabar pun mesti rafa'. Ini buaya. Mubtada mesti rafa'. Khabar pun mesti rafa'. Habis. Ru'usi. Kalimah ru'usi. Kenapa dibaca ru'usi dengan baris bawah ibu ayah? Pertama sekali. Kalimah ru'us mufrad ke musanna ke jamak? Kalimah ru'us mufrad ke musanna ke jamak? Dia adalah kalimah jamak. Betul, jamak. Mufradnya ra'sun. Ra'sun kepala. Ra'sun. Ra, alif atasnya hamzah, sin. Ra, kemudian alif atasnya hamzah, kemudian sin. Ra'sun kepala. Jamak kepada ra'sun adalah ru'usun. Jamaknya ru'usun. Ru'us. Okey. Ibu ayah, ru'us. Ru'us. Jamak apa ibu ayah? Ru'us itu. Jamak muzakkar salim ke, mu'annas salim ke, jamak taksir. Kalimah ru'us, jamak taksir. Bagus ibu ayah. Kenapa saya tanya? Kerana jamak ni dia akan berbeza. Kalau tadi jamak muzakkar salim, dia punya i'rabnya dengan huruf. Rafa'nya dengan waw. Nasab dan jar dengan ya. Tetapi untuk jamak taksir, dia i'rabnya dengan baris. Dengan harakat. Dengan baris. Rafa'nya dengan dhammah. Nasab dengan fathah. Jar dengan kasrah. Sekarang ni boy kita dah belajar tadi nakisu mudhaf, maka ru'usi akan jadi apa ibu ayah? Ru'usi akan jadi apa? Pasangan pada mudhaf apa dia? Mudhaf ilaih. Ibu ayah mudhaf ilaih mesti i'rabnya mesti apa? Mudhaf ilaih i'rabnya mesti apa? Apakah i'rab mudhaf ilaih? Jar. Mudhaf ilaih i'rabnya mesti jar. Bukan kasrah. Kak Marina bukan i'rab, kasrah bukan i'rab, i'rabnya jar. Macam tu ya. Okey. Kak Marina mungkin baru ni kot. Pasal ibu-ibu lain pun sama juga jawab dulu. Tak apa. Dulu pun ibu-ibu yang lain semua jawab kasrah. Kebanyakan jawab kasrah. Tapi ini kita betulkan balik. Bukan kasrah tapi jar. I'rabnya jar. Jadi ibu ayah, sekarang ni ru'us tadi saya kata jamak taksir. Jamak taksir rafa'nya dengan dhammah. Nasab dia dengan fathah. Jarnya dengan kasrah. Jadi sekarang ru'usi jar kerana dia mudhaf ilaih. Pasal itulah kita baca ru'usi dengan kasrah. Kerana ru'us jamak muzakkar, jamak taksir dia majrur, dia jar dengan kasrah. Dengan kasrah dengan baris bawah. Pasal itu baca ru'usi. Jelas ibu ayah semua? Jelas tak? Jelas ya? InsyaAllah. Okey, alhamdulillah. Soalan saya seterusnya untuk kalimah ru'us. Ibu ayah, kenapa kalimah ru'us tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin? Kenapa? Kenapa kalimah ru'us tidak ada alif lam dan tanwin? Kerana betul masa yang sama dia adalah mudhaf. Masa yang sama dia adalah mudhaf. Hubungan ru'us dengan nakisu, dia mudhaf ilaih kepada nakisu. Hubungan ru'us pula dengan him, dia mudhaf kepada dhamir him tadi. Okey, bagus ibu ayah. Maka him, dhamir him di situ. Dhamir him di situ. Dhamir apa namanya?
dia mesti majrur pasal dia mudhaf ilaih. Apa nama dhamir tu? Dia mudhaf ilaih betul, tapi apa nama dhamir tu? Ibu ayah. Dia mudhaf ilaih ya, tapi apa nama dhamir tu? Bagus Ibu Kharia. Dhamir majrur muttasil. Dhamir majrur muttasil. Ibu Marusa ada tak Ibu Marusa? Ibu Marusa macam tak nampak tulisan Ibu Marusa? Cuba Ibu Marusa komen ada tak? Takut Ibu Marusa tak ada. Ada kot Ibu Marusa ada kot kan, insya-Allah. Nanti nampak macam tadi ada kan tadi. Kalau tak silap saya lah. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Taala, jelas semua ya insya-Allah. Dhamir majrur muttasil. Inda rabbihim. Tengok terus inda rabbihim. Okey, inda di sini Ibu ayah. Okey, inda ni dia zaraf. Dia zaraf. Dia zaraf. Zaraf tu apa pula Ustaz? Zaraf tu yang akan menyebabkan jadi maf'ul fih. Tapi kita tak belajar lagi. Saya tak nak bincang dululah. Okey. Cuma Ibu ayah kalau jumpa kalimah inda, dia mesti mudhaf. Dengar sini Ibu ayah ya. Kalau jumpa inda, biasa tak jumpa inda? Kalimah inda dalam Quran. Inda terjemah di sisi. Biasa jumpa tak? Sangat-sangat biasa kan jumpa inda dalam Quran? Sangat biasa. Jadi boleh jumpa inda. Inda itu mesti mudhaf. Dan kalimah selepasnya adalah mudhaf ilaih. Ibu ayah. Jadi inda di sisi Rabbi. Apa satulah kita baca Rabbi. Rabbi. Okey Ibu ayah. Kalimah Rabb mufrad ke musanna ke jamak? Kalimah Rabb mufrad ke musanna ke jamak? Mufrad. Jadi kalimah mufrad ya. Kalimah mufrad. Nanti kita belajar. Mufrad pun ada beberapa jenis. Ada mufrad munsarif. Ada mufrad ghair munsarif. Mufrad munsarif ni maksudnya yang boleh ada tanwin. Mufrad ghair munsarif yang tak boleh ada tanwin. Contohnya Ahmadu, Zainabu, Makkatu. Itu mufrad ghair munsarif. Di sini mufrad nama dia mufrad munsarif. Tapi kalau atas lagi nak ada mufrad munsarif tu, kalau atas lagi nak ada nama dia pula. Ada mufrad munsarif sahih. Ada mufrad munsarif jarin majra sahih. Akan pening kepala nanti. Itu kemudian. Kita ambil ni dulu. Dia mufrad, isim mufrad munsarif. Asalnya boleh ada tanwin. Boleh baca rabbun, asalnya rabbun. Mufradnya rabbun. Di sini kenapa baca rabbi? Ibu ayah di sini kenapa baca rabbi? Kerana dia adalah mudhaf ilaih tadi. Jadi isim mufrad ketika mudhaf ilaih mesti majrur. Mudhaf ilaih mesti majrur. Rabbi adalah mudhaf ilaih kepada inda. Dia mesti majrur. Dan Ibu ayah, oleh kerana dia isim mufrad munsarif, maka mufrad munsarif maksudnya mufrad yang boleh bertanwin ini ketika mana dia majrur dengan kasrah. Maka alamat jarnya kasrah. Lepas tu kita baca Rabbi. Okay. Jadi Rabbi, kenapa baca baris bawah? Kerana dia mudhaf ilaih kepada inda. Kemudian Ibu ayah, hubungan Rabbi dengan him? Rabbi dengan him, apa hubungan Rabbi kepada him? Rabbi itu saja. Rabbi itu. Apa hubungan Rabbi dengan him? Rabbi saja. Mudhaf. Betul, mudhaf. Rabbi adalah mudhaf. Pasal tu dia tak boleh ada alif lam. Dia tak boleh ada tanwin. Okey, Ibu ayah, sekarang ni him adalah dhamir apa? Him? Him tu dhamir apa? Him tu mudhaf ilaih kan? Automatik. Tulis dia Ibu. Him tu dia mudhaf ilaih. Tapi apa nama dhamirnya sekarang? Dhamir kan ada 5 jenis, 5 nama dhamir. Muttasil saja tak lengkap Ibu Selamah. Kena tulis lengkap. Dhamir majrur muttasil. Boleh Ibu ya. Kalau Ibu tulis muttasil saja, ada dhamir marfu' muttasil, ada dhamir mansub muttasil, ada dhamir majrur muttasil. Tak lengkap. Kena tulis majrur muttasil ya. Dhamir majrur muttasil. Betul, masya-Allah. Tengok pula Rabbana absurna. Rabbana absurna. Ibu ayah. Okey. Rabbana. Sekejap ya. Ibu ayah. Rabba di situ. Tadi baca Rabbi. Ini Rabba pula. Mesti ada sebab. Tadi Rabbi, Rabbihim. Ini Rabba pula.
Ibu ayah, biasa kalau kita doa, kita baca Rabbuna atina ke Rabbana atina. Kita doa biasanya. Biasa kita baca Rabbana. Jadi ibu ayah, kebiasaan kalau jumpa Rabbana, biasanya, bukan mesti, biasanya kalau Rabbana ni, dia terjemahnya wahai Tuhan kami. Wahai Tuhan kami. Okey. Kecuali ada Rabbana kalau di tempat lain, kalau dia jadi maf'ul bihi, baca Rabbana tapi tak terjemah wahai Tuhan kami. Di sini Rabbana terjemahnya wahai Tuhan kami. Kita baca di sini Rabbana wahai Tuhan kami. Jadi ibu ayah, kita sebut wahai ke Tuhan kami saja. Biasanya kalau kita terjemah wahai ke ataupun Tuhan kami saja. Ada wahai tak? Biasanya ada wahai kan? Apa dia wahai dalam bahasa Arab? Apa dia wahai dalam bahasa Arab ibu ayah? Ya, betul. Dalam bahasa Arab, wahai kita gunakan ya, kan? Ya Allah, wahai Allah. Okay? Ibu ayah, di sini ada ya tak? Ada ya tak kat sini? Macam tu ibu ayah ya. Okey. Di sini dihazafkan huruf, kita panggil ya tu huruf nida. Nama ya tu kita panggil huruf nida. Nida ni seruan, wahai. Huruf nida, siapa tak tahu tulis ibu ayah, nida, nun, dal, alif, hamzah. Nida, nun, dal, alif, hamzah selepas alif. Bukan atas alif, selepas alif. Nun, dal, alif, hamzah. Siapa rajin tuliskan ibu. Saya punya laptop belum boleh tulis lagi. Belum tampan lagi. Tengok, kita tolong yang lain. Nun, dal, alif, hamzah. Okey, terima kasih Kak Teguh Marina. Masya Allah ya. Macam tu. Jadi kita panggil nida. Sebelumnya sebenarnya ada ya. Ya tu huruf nida. Ya Rabbana. Tapi ya tu dihazafkan. Ibu ayah, sekarang ni tengok ya. Ibu ayah, Rabbana tu hubungannya mudhaf, mudhaf ilaih. Mudhaf, mudhaf ilaih. Asalnya Rabbuna. Asalnya Rabbuna. Ingat setiap kalimah, isim asalnya rafa'. Rabbuna. Dia mufrad, dia rafa' dengan dhammah. Rabbuna. Asalnya macam tu. Tapi bila ada sebab-sebab yang tertentu, contohnya sekarang ni, masuk ya nida yang dah dihazafkan tu, maka bila datang ada ya tadi tu, dia akan mengubah. Huruf nida, huruf ya tadi, bila masuk pada isim yang mudhaf, isim yang asalnya rafa' tadi kena tukar jadi nasab. Contoh, ibu ayah Rasul mudhaf. Lafaz Allah mudhaf ilaih. Digabungkan jadi Rasulullahi. 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 Kalau kita masukkan ya sebelumnya akan jadi apa? Ya. Cuba ibu tulis. Akan jadi ya apa? Dalam rumi tak apa. Asalnya Rasulullah. Bila ada ya, ya Rasulullah. Betul. Ya. Kan? Pasal tu lah ibu ayah, kalau kita nasyid, contoh kita nasyid kan. Nasyid. Benda-benda ni asas tak dalam bahasa Arab. Tak boleh ni. Rasulullah ya. Contoh nasyid kan part ni. Ya Rasulullah. Betul ke salah? Kita bila kita belajar, bila benda tu dah sedap dah nyanyi, tiba-tiba salah alamak tuan. Dia jadi macam tak syok. Nak pula kalau orang Arab yang nyanyi. Ataupun lagu tu lagu Arab. Nasyid Arab. Tak nak macam tu. Kena betul jugalah. Tak boleh buat main-main benda ni. Ya Rasulullah. Barulah betul. Macam tu ya. InsyaAllah ibu ya. Okey. Jadi Rabbana asalnya Rabbuna. Kenapa baca Rabbana? Kerana asalnya ada huruf nida, iaitu ya, tapi dihazafkan. Okey. Ibu ayah, siapa yang saya rasa saya pernah terangkan dalam surah Sajadah. Tak ingat lah. Kat sini ke kat masjid saya lupa lah. Ada ibu yang belajar kat masjid kan. Masjid Batu Gajah ada saya terangkan hari tu ya. Tahun lepas. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, siapa yang ulang kaji, siapa baru tahu pasal ada huruf ya yang dihazaf ni. Ibu Asimah Batu Gajah ada. Ibu Asimah duduk depan saya tu. Okey. Tapi yang ulang kaji, komen ulang kaji. Yang baru-baru. Masya Allah. Ramai juga baru ya. Okey, ramai yang baru. Okey.
Jadi Ibu Ayah boleh ingat tak ni agak-agak? Boleh faham tak? Boleh faham dan boleh ingat tak? Boleh insya-Allah ya. Jadi pasal Ibu kan biasa baca doa kan? Rabbana Rabbana, jadi bila baca doa saja paling kurang pun terlintas Rabbana tu asalnya ada ya sebelumnya, ya nida tapi dihazafkan. Okey Ibu Ayah. Kira ini bahagian pertama daripada ayat yang ke-12. Ibu Ayah perasan tak? Bila kita dah makin banyak belajar, makin detail kita terangkan dan makin satu ayat tu pun, bayangkan satu ayat je ayat 12. Tapi dekat sejam kita terangkan baru separuh ayat. Ibu nampak tak? Dia akan jadi detail macam tu. Jadi Ibu Ayah jangan pelik. Jangan pelik kalau orang kata, kalau di pondok-pondok, di madrasah, kenapa satu ayat ni saya belajar tafsirnya sampai contoh Fatihah saja dekat seminggu baru habis. Fatihah saja. Kerana akan dibuka satu-satu. Mula-mula kita di pondok, kita akan dibuka, ustaz-ustaz, syekh-syekh kita orang akan buka dulu. Buka i'rab dulu. Buka i'rab macam kita buat sekarang ni. Lepas tu surah sejadah saya buat dua. Satu nahu sorof. Satu tafsir. Kita kena asingkan dua-dua supaya nampak ada sistematik sikit. Jadi sekarang ni Ibu Ayah nampak tak kepentingan sebelum belajar tafsir, belajar dulu asas nahu sorof dia. Kepentingan. Nampak tak kepentingan sebelum belajar tafsir, belajar dulu asas nahu sorof dia. Itulah kepentingannya Ibu Ayah. Cuma kita buat untuk surah sejadah. Untuk surah Juzuk Amma, surah Mutaffifin dan seterusnya kita tak buat lah. Kita tengok pada surah sejadah tu saya buat macam sekarang ni pagi ni nahu sorof dia, kemudian petang ada rezeki kita buat tafsir dia supaya ianya akan membantu. Di sini Ibu yang faham kepentingan belajar asas kaedah bahasa Arab, nahu sorof, asas. Kita tak belajar tinggi-tinggi, belajar asas. Ibu-ibu Ayah boleh percaya tak? Ada tak Ibu Ayah sebelum ni boleh terfikir yang pada umur Ibu Ayah 60-50 tahun ni tiba-tiba boleh sebut pasal rafa', nasab, jar, mudhaf ilaih. Ibu pernah tak terfikir dulu? Masa Ibu kerja-kerja dulu pernah tak terfikir yang Ibu akan belajar sampai macam ni? Ibu Ayah, saya tak kata saya ni, bukan saya yang tolong. Ibu Ayah sendiri yang tolong diri sendiri. Pasal selama ni saya bukan apa, saya tengok orang kata bahasa Arab susah. Tak susah Ibu, tak susah. Bahasa Arab tak susah. Syaitan ni takkan bagi kita faham Quran. Syaitan tak nak kita faham Quran. Iblis tak nak kita faham Quran. Nak pula Ibu Ayah, orang Melayu kata nak faham Quran kena pergi negara Arab. Nak faham Quran kena masuk ni semua tak. Ibu Ayah boleh belajar. Boleh belajar. Sekarang kita belajar asas. Lepas ni Ibu tengoklah. Tengoklah pula dekat Quran Time. Tengoklah, pergilah lepas bila habis PKP boleh pergi masjid, pergilah dengan tafsir kat masjid. Boleh Ibu Ayah insya-Allah ya. Nanti Ibu jangan lupa doakan saya tiap-tiap kali sembahyang, doa sebut nama saya Ibu Ayah. Saya tumpang keberkatan, kebaikan, kesolehan Ibu Ayah semua insya-Allah ya. Sebut nama saya ya insya-Allah. Okey, sekian itu saja untuk pagi ni. Jadi tajuk kita pagi ni adalah asas nahu sorof surah sejadah ayat ke-12 bahagian 1 macam tu insya-Allah ya. Kita sambung sekarang pukul 9.30 insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebanyak Ibu Ayah semua ya. Ramai-ramai subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.